kalau tak faham? Boleh. Okey, yang lain mana cikgu nak dengar suara, boleh ke? Boleh. Okey, okey. Jadi jangan malu-malu, buang rasa malu tu, letakkan malu tu di tempat yang betul. Kalau kita belajar jangan rasa nak malu-malu. Sebab apa? Sebab kalau kita malu kita akan diam. Jadi bila diam kita nak tanya tapi kita malu. Jadi sampai bila-bila kita tak faham. Okey. Jadi untuk cikgu mulakan terus kelas kita pada petang ni, sekarang dah pukul 5.37. Sebelum cikgu nak teruskan kelas kita, suara cikgu jelas ke? Ada tersekat-sekat ataupun jelas je ke? Jelas. Okey, baik, suara cikgu jelas sahaja. Cikgu akan teruskan. Okey, untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu akan teruskanlah kepada kelas kita. Cikgu harap masing-masing dalam keadaan sedia untuk belajar, dalam keadaan yang selesa untuk belajar, sedia dan selesa. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada sesi penerangan homework. Okey, cikgu akan mula share skrin. Okey, boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey. Jadi seorang je boleh, yang lain boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini hari ni cikgu akan sebelum cikgu nak buat homework, cikgu akan tunjuk dekat kamu. Kita nak belajar 3 sudut hari ni. Kita nak belajar 3 benda penting hari ni. Okey, yang pertama nama dia sudut sepadan. Yang kedua nama dia sudut selang-seli. Yang ketiga nama dia sudut pedalaman. Itu yang kita nak belajar hari ni. Okey, kalau ada yang ambil DLP, ada yang ambil in English. Okey, sudut sepadan ataupun nama lain dia adalah corresponding angle. Manakala sudut selang-seli adalah alternate angle, dan akhir sekali sudut pedalaman kita panggil interior angle. Okey, jadi inilah sudut-sudut yang cikgu akan ajar kamu, yang cikgu akan ajar dalam hari ini. Okey, jadi kita akan pergi kepada yang pertama, sudut sepadan. Untuk siapa-siapa yang tak faham, sebenarnya sudut sepadan ni cikgu dah bawa lesson kita pada tapi hari ni cikgu akan terangkan lagi sekali. Cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang tak faham tentang sudut sepadan, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Jadi boleh tengok dekat depan. Okey. Jadi sudut sepadan, okey, sudut ni kita tahu dia ada 180, dia ada 90, dia ada 360. Jadi sekarang ni sudut-sudut yang cikgu cakap ni kita panggil apa? Ciri-ciri istimewa. Ciri-ciri istimewa bagi sudut. Jadi ini adalah sudut yang orang kata special. Bila cikgu cakap special, kamu kena ingat. Jadi kita ada yang pertama adalah sudut sepadan, ataupun in English dia kita panggil corresponding angle. Corresponding. Okey. Jadi boleh tengok kat depan tau. Boleh tengok kat depan. Apa yang dimaksudkan dengan sudut sepadan? Cikgu tulis sudut sepadan. Sudut sepadan. Sepadan ni cikgu dah ada bagi definisi. Sepadan ni siapa ingat lagi? Apa maksud sepadan? Siapa ingat? Apa yang bila cikgu cakap sepadan, apakah kata sama, perkataan yang sama yang maksud dengan sepadan? Uzma ingat tak Uzma? Siapa ingat? Uzma lupa? Ingat. Tak ingat. Ashraf, Irfan. Ashraf ingat tak? Kalau cikgu cakap sepadan, apa nama lain bagi sepadan? Great. Apa? Okey. Sepadan ni maksudnya sama. Maksudnya sama.
Maksudnya adalah sama. Jadi bila cikgu cakap sama, sepadan ni maksudnya sama ataupun corresponding ni maksudnya sama. Okey, apa yang sama dekat sini? Sama daripada segi sudut. Sama nilai sudut. Sama nilai sudut. Jadi okey, jadi kamu tengok, bilakah keadaan sudut ni sama? Apabila dia berhadapan. Ataupun cikgu cakap dia bertentangan, opposite, berhadapan ataupun dalam keadaan dia opposite. Okey, macam mana tu opposite? Masing-masing boleh tengok. Okey, sudut sepadan P, sudut DP sama dengan sudut DS. Okey, kita cari mana P dia. Okey, ini adalah P dia. Dan ini adalah S dia. Jadi dia sepadan dekat situ, dia sama dekat situ. Jadi dekat sini, bila kita nampak dia sama, maksudnya nilai dekat sini kalau cikgu cakap P dia adalah 30 darjah, maksudnya S dia pun adalah 30 darjah. Dia sama dengan apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, cikgu refresh balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, apa yang kita belajar pada minggu lepas adalah bila kita nampak pangkah. Boleh buka balik nota, boleh buka balik nota. Bila kita nampak pangkah dekat sini, bila kita nampak pangkah dekat sini, maksudnya nilai sudut tu sama. Nilai sudut tu sama. Kalau cikgu cakap sini 30 darjah, maksudnya kamu kena ingat sini pun adalah 30 darjah. Ini dulu. Jadi kalau cikgu cakap ini adalah 150 darjah, maksudnya yang depan dia pun adalah 150 darjah. Okey. Jadi bila dia duduk, bila dia bertentangan, 30 yang duduk depan dia mesti 30 juga. Salin ni tahu. Yang 150 yang duduk depan dia mesti 150 juga. Okey, jadi kita buat dulu latihan yang kita dah buat sebelum ni. Kita buat dulu latihan yang kita dah buat sebelum ni. Okey, cikgu ambil satu garis panjang. Nampak tak garis panjang cikgu? Cikgu nak dengar suara sikit. Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi tengok ni Okey, jadi cikgu akan tunjuk berdasarkan contoh ni. Berdasarkan contoh ni. Tengok balik apa yang kita dah buat pada kelas lepas. Okey, jadi kalau cikgu cakap sini 35 darjah, sini 65 darjah, sini cikgu bagi tahu 125 darjah dan akhir sekali sini adalah 48 darjah. Sekarang ni cikgu nak soal kamu. Cikgu nak soal kamu. Tolong cikgu cari apakah nilai dekat A, apakah nilai dekat B, apakah nilai dekat C dan apakah nilai dekat D. Okey, cikgu akan bantu kamu untuk cari nilai A, B, C, D. Cikgu akan tunjuk macam mana nak selesaikan A. Okey, kalau dekat A tu depan dia. Depan dia ni ada sudut. Jadi depan dia tu adalah 35 darjah. Jadi secara automatik, secara tidak langsung A tu adalah 35 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Cikgu nak Boleh. dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat A, cikgu nak kamu semua cuba buat B, C, D. Lepas dah siap, ambil gambar. Lepas dah dapat jawapan, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Hantar dekat cikgu. Okey, cikgu tunggu di WhatsApp. Uzma, setakat ni boleh faham lagi? Boleh. Okey.
Okey jadi bagi tahu cikgu apa nilai B, apa nilai C, apa nilai D. Dah bagi tahu cikgu, masing-masing boleh hantar jawapan di WhatsApp. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dah, bagus. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. 1 minit lagi, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, mana yang belum hantar tu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh ke cikgu nak mula buat B, C, D? Boleh ke cikgu nak buat? Okey. Boleh. Okey, jadi kita tengok B ni berapa B ni. Okey, kita tengok dekat depan dia. Kalau depan dia adalah 65 darjah, maksudnya B tu adalah 65 darjah. Bagus. Ramai yang hantar. Okey. Okey, kita tengok pula C. Kalau C ni depan dia 125 darjah, maksudnya C tu adalah 125 darjah. Kalau D ni depan dia adalah 48 darjah. Bermakna D dekat sini adalah 48 darjah. Jadi sebab inilah kita nak belajar ciri-ciri sudut ni. Sebab apa? Sebab kita tak perlu kepada pengiraan untuk dapatkan nilai A, dapat nilai B, dapat nilai C, dapat nilai D, tak perlu tekan kalkulator pun. Boleh faham ke untuk nilai A, B, C, D? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu teruskan. Kita dah ada A, B, C, D. Okey, cikgu pergi kepada soalan E, lepas tu F, lepas tu G dan akhir sekali H. Okey. Jadi kita nak cari nilai E, F, G, H. Okey, cikgu akan bantu kamu cari nilai E. Konsep untuk cari nilai E adalah sama dengan dekat F, dekat G, dekat H. Okey, E. Kita nampak garis lurus tak dekat E? Nampak tak garis lurus dekat E? Nampak. Nampak. Okey. Ada berapa garis lurus rasa-rasa Aina? 2 kan? Ada 2. Satu kita pandang daripada sini. Satu lagi kita pandang daripada sini. Jadi kalau kita nak ambil ni, atas dia sama sahaja nilai dia 35. Kalau kita nak ambil dengan yang A, dia pun sama sahaja 35. Sekarang cikgu nak soal kamu. Garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Ya, 180 darjah. Jadi, apabila E tambah dengan 35, bila E tambah 35, kita dapat satu garis lurus. Jadi, kita samakan dia dengan 180 darjah. Jadi, 35 ni positif. Tolong cikgu, positif pindah ke sebelah dia jadi apa?
Negatif. Negatif 35. Jadi cikgu pindahkan positif 35. Dia jadi negatif 35. 180 tolak 35. Kita akan dapat 145 darjah. Maksudnya jawapan dekat E adalah 145 darjah. Jelas ke cikgu tunjuk dekat E? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, sekarang berdasarkan apa yang cikgu tunjuk dekat E, cuba cari F, cari G dan cari H. Okey, cuba buat cuba buat. Okey, siapa-siapa ada masalah, siapa-siapa ada pertanyaan nak tanya cikgu, tanya saja cikgu. Bagus. Okey, bagus. Cikgu tengah marking. Siapa-siapa yang ada soalan bagi tahu cikgu. Okey, Aidil. Aidil faham ke ni yang cikgu tunjuk ni, Aidil? Darren okey ke? Faham. Darren dapat Aidil dapat faham ke tu, Aidil? Dapat. Okey, bagus. Darren boleh dengar suara cikgu, Darren? Boleh. Okey, macam mana Darren? Sampai E tu boleh faham tak, Darren? Faham. Okey, bagus. Darren Sarawak ke Sabah? Sarawak. Sarawak. Okey. Elisa boleh dengar suara cikgu, Elisa? Boleh. Okey, Elisa Sarawak kan? Ke Sabah? Sabah. Oh, Elisa Sabah. Okey. Sabah. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit untuk kamu cari nilai F, G dan H. Lepas ni, cikgu akan tunjukkan macam mana nak dapatkan nilai F, G dengan H. Bila kita siap semua ni, baru cikgu pergi kepada homework. Maksudnya cikgu dah yakin kamu boleh nampak benda ni. Okey. Jadi cikgu tunggu lagi 2 minit dari sekarang. Tepat pukul 5.57, cikgu akan tunjukkan. Okey, cuba buat. Elisa dah hantar kan kat cikgu kan, Elisa? Masih tengah buat. Oh, masih tengah buat. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Dia dah hantar.
Okey, bagus. Izhafi boleh faham ke tu cara nak cari FGH? Cikgu, Hafiz pergi tandas. Hafiz pergi tandas. Hana dapat tak cara cari FGH? Dapat. Okey, jadi masa menjawab sudah habis semua. Okey, kita tengok kepada FGH. Yang pertama sekali kita akan buat garis lurus. Cikgu buat supaya kamu nampak. Okey, ni garis lurus yang cikgu pakai. Kenapa cikgu nak buat garis lurus? Supaya kamu nampak kenapa cikgu pakai 180. Jadi dekat sini ada apa? Dia ada 65 dengan F. Jadi F tambahlah dengan 65, kita akan dapat 180. 65 ni positif. Tolong cikgu. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Jadi 180 tolak dengan 65, kita akan dapat 115. Jadi automatik dekat sini F kita adalah 115. Sama juga dengan G. Okey, cikgu pakai ni garis lurus dia. Jadi ada apa? Ada 125 tambah dengan G sama dengan 180. 125 ni positif. Kita bawa pindah dia ke sebelah. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Negatif 125. Jadi dekat sini 180 tolaklah dengan 125. Kita dapat G sama dengan 55 darjah. Jadi dekat sini G kita adalah 55. Konsep yang sama pada H. Mana garis lurus dia? Ini adalah garis lurus dia. Jadi dekat sini ada apa? Ada 48 dengan H. 48 tambah dengan H sama dengan 180. 48 ni positif. Ingat, bila positif, pindah ke sebelah jadi apa? Negatif. Jadi dekat sini kita dapat 180 tolak 48, kita akan dapat H sama dengan 132. Okey, kita dah dapat dah. H tu sama dengan 132. Okey, sekarang cikgu ada lagi. Cikgu ada lagi yang cikgu nak tahu. H, I. Okey, cikgu buat I. Lepas tu J. Lepas tu K. Lepas tu cikgu nak cari L. Okey. Cikgu tengok cikgu akan buat I ni. Okey, berdasarkan apa yang kita dah belajar awal-awal tadi, kalau depan dia adalah 145, bermakna I itu adalah 145 darjah. Sekarang, itu sahaja. Berdasarkan penerangan cikgu pada I, cuba kamu cari nilai di J, K dengan L. Tengok macam mana cikgu cari I. Cuba cari J, K, L. Dah siap hantar dekat cikgu. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, jadi cuba buat. Cikgu menunggu J, K, L. J, K, L. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, yang ini cikgu bagi 1 minit sahaja. Okey, cikgu marking kejap. Ada soalan tanya cikgu. Ada soalan tak Uzma nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. Okey, bagus Ashraf Irfan. Pandai. Macam itulah. Okey. Okey, bagus Salihah. Pandai. Okey, ni siapa nama ni? Elisa. Bagus Elisa. Pandai. Okey, Nias. Okey, Arisha. Bagus Arisha. Pandai. Okey, bagus Aina Husna. Pandai. Ini siapa nama cikgu? Kadang-kadang cikgu ada save nombor. Cumanya cikgu save dalam bentuk kod. Okey, bagus Izhana. Pandai.
Darren dapat buat tak Darren? Okey, bagus. Uzma pandai. Okey, jadi masa menjawab sudah tamat. Jadi masa menjawab sudah tamat, cikgu akan terangkan macam mana nak cari JKL. Okey, kalau dekat J, depan dia tu adalah 115, maksudnya J tu adalah 115 darjah. Kalau K, depan dia ni adalah 55, maksudnya K ni adalah 55 darjah. Kalau I, depan dia, depan dia ni, depan dia adalah 132. Maksudnya I itu pun adalah 132 darjah. Zarif boleh faham ke Zarif? Yang cikgu tunjuk ni Zarif? Mana Zarif? Selalu nampak Zarif. Hilang. Kita tandas kot. Okey. Syahmi Fitri boleh faham tak macam mana cikgu tunjuk semua ni? Boleh faham? Boleh. Okey, habis dah semua. Habis dah semua, barulah cikgu akan pergi kepada homework kita. Okey, jadi masing-masing boleh tengok, boleh buka homework kita. Boleh buka homework kita. Okey. Jadi dekat sini, apa yang kita nak nampak? Kalau cikgu cakap A, masing-masing boleh tengok dekat A. Cikgu nak soal kamu. Cikgu nak soal kamu. A ni nilai dia sama dengan C ke sama dengan B? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nilai dekat A sama dengan C ke sama dekat B? Sama dekat B. Ya, sama dekat B. Itulah jawapan dia. Okey, kalau cikgu cakap B ni, untuk soalan B, B ni dia sama dengan A ke sama dengan C? B. Ya, dia adalah sama dengan C. Itulah kita belajar tadi. Tak perlu nak kira. Bila kita tengok yang depan dia tu adalah satu nombor, maksudnya A depan dia B, maksudnya nilai dia sama. B depan dia C, maksudnya nilai dia sama. Okey, habis penjelasan di situ. Jadi cikgu akan teruskan kepada soalan A. Kita akan pergi kepada soalan A. Masing-masing boleh tengok cara cikgu selesaikan. Cikgu akan buat besar-besar. Okey, ini soalan A untuk homework kita. Soalan A untuk homework kita. Okey, kalau dekat sini, kalau cikgu nak cari X, rasa-rasa berapa nilai X tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 52. Ya. X ni depan dia 52. Jadi bila dia duduk depan-depan, maksudnya nilai dia sama. X tu adalah 52. Okey, bagus tu jawapan X. Sekarang ni cikgu nak cari Y pula. Okey, kita ada garis lurus AB. Kalau Y, kalau Y tambah dengan 52 darjah, berapa jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kita kena samakan dengan berapa? 180. Ya, 180. Kenapa kita kena samakan dia dengan 180? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebab apa sebab dia? Ya, sebab dia dalam keadaan garis lurus AB. Garis lurus AB. Ingat, apa-apa yang kita nampak dia dalam keadaan garis lurus, dia adalah 180 darjah. 52 ni positif. Kita bawa pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 52. Jadi masing-masing cuba selesaikan. 180 tolak 52, kita akan dapat Y sama dengan 128. Ini adalah jawapan untuk soalan A. Ini adalah jawapan untuk soalan A. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, ni adalah soalan A. Okey, jadi cikgu akan buat pula soalan B. Masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Cikgu tunjuk soalan B ni. Macam mana nak selesaikan soalan B? Okey, kalau cikgu, cuba tengok gambar rajah tu agak-agak berapa nilai Y dia. Siapa boleh bagi tahu cikgu berapa nilai Y dia? 83. Ya, 83 darjah. Okey, untuk cari nilai X, ada nampak garis lurus tak untuk cari nilai X?
Ada nampak garis lurus tak untuk cari nilai X? Ada. Ada garis lurus A pergi kepada B. Jadi bila kita nampak dia dalam keadaan garis lurus, sini ada 142, sini ada X. 142 bila dia sama dengan sama dengan garis lurus, kita samakan dengan berapa? 180. Ya, kita samakan dengan 180. Jadi 142 ni positif, kita bawa pindah ke sebelah. 180 dia akan jadi negatif 142. 180 tolak dengan 142, kita akan dapat 38 darjah. Ini adalah jawapan untuk soalan B. Okey, boleh salin untuk siapa-siapa yang salah, siapa-siapa yang confused. Okey, sekarang cikgu akan selesaikan soalan C. Masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Okey, cikgu nak buat dah soalan C ni. Soalan A cikgu dah buat, soalan B cikgu dah buat. Sekarang ni cikgu akan pergi kepada soalan C. Okey. Jadi cikgu buat penghadang sikit. Okey. Kita akan pergi kepada soalan C. Sekarang cikgu nak tanyalah. Okey, Y dekat soalan C ni berapa darjah agak-agak? 65. Ya, 65 darjah. Tak perlu kira. Jadi bila dia duduk depan-depan, maksudnya kita akan dapat Y adalah sama dengan 65 darjah. Okey, untuk cari nilai X. Untuk cari nilai X, kita nampak garis lurus tak dekat situ? Ada garis lurus tak? Ada. Ada. Garis lurus A pergi kepada B. Kalau garis lurus, cikgu buat X tambah dengan 45. X tambah 45 sama dengan berapa? 180. Ya, 180. Inilah cara nak buat dia. 45 ni positif. Cikgu nak minta tolonglah, positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Semua orang kena ingat positif dia jadi negatif. 180 tolaklah dengan 45, kita akan dapat X sama dengan 135. Jadi inilah cara nak selesaikan homework tu. Inilah cara nak selesaikan homework. Untuk page pertama, soalan A cikgu dah tunjuk, soalan B cikgu dah tunjuk, soalan C cikgu dah tunjuk. Ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan tak? Boleh faham ke soalan yang cikgu tunjuk kat depan? Faham. Okey, bagus. Okey, habis dekat situ, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi dekat sini soalannya makin susah. Tak adalah susah pun, tapi kita boleh je buat. Okey, soalan A. Bila cikgu cakap 3Y, 3Y kalau cikgu bubuh 3Y sama dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu 3Y sama dengan berapa? 135. Ya. Kenapa kita cakap 3Y sama dengan 135? Sebab sama. Ya, sebab dia duduk depan-depan. Sebab dia duduk depan-depan. 3Y yang depan dia adalah 135. Jadi kita boleh samakan. Sekarang kita nak cari nilai Y tau. Kita nak cari nilai Y. Macam mana ni nak cari nilai Y? Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana nak cari nilai Y kat sini? Pindah 3. Ya, pindah 3. 3 ni kalau duduk sebelah huruf, dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, pandai semua. 135 pindah 3 jadi bahagi. 135 bahagilah dengan 3. Jadi Y adalah sama dengan 45 darjah. Ingat. Ingat, algebra ni algebra tau. Algebra memang kita tak boleh lari pun. Macam mana nak selesaikan soalan algebra? Iaitu soalan yang lain, iaitu bab yang lain. Hari tu datang tak kelas Cikgu Faris hari Sabtu? Masuk ke? Ada. Ashraf Irfan masuk kelas hari Sabtu? Ke tak tahu?
Ada cikgu, ada saya masuk. Ada. Okey, bagus. Okey, jadi soalan A cikgu dah selesaikan. Cikgu akan buat pula soalan B. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu terang tadi, kita nak jawab soalan B. Kita nak jawab soalan B. Jadi soalan B ni kita kena cari garis lurus. Okey, soalan B dekat sini dia minta M tolak dengan N. Jadi apa yang kita boleh buat? Nak cari garis lurus. Jadi yang ini adalah garis lurus cikgu. Kenapa cikgu nak kena cari garis lurus? Sebab cikgu tahu garis lurus sama dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Garis lurus sama dengan 180. ya, 180 darjah. Jadi untuk buat satu garis lurus penuh daripada sini ke sini, dia ada apa? Ada 45, ada M, ada 59. Jadi cikgu kena tambahkan semua. 45 tambah dengan M tambah dengan 59 sama dengan 180. Okey. Jadi 45 dengan 59 positif kita bawa pindah ke sebelah. Jadi 180. 45 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 45. Positif 59. Sama juga pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini 180 tolak 45 tolak 59. Kita akan dapat 76 darjah. Jadi M tu adalah 76 darjah. Salin tahu salin dalam homework tu. Okey, sekarang ni selesai dah M. Cikgu akan tunjuk pula cara-cara nilai N. N ni pula, cikgu guna warna lain. Cikgu ambil warna merah lah, nampak sikit. Okey, ni nak cari nilai N. Kita ada satu garis lurus. Satu garis lurus sama dengan 180. Jadi dekat sini itu garis lurus dia. Jadi apa yang terlibat? N. Cikgu hubung N. 45 tambah 45 tambah dengan M. Jadi sama dengan 180. M kita dah dapat dekat sini sama dengan 76. Jadi cikgu gantikan 76 ke dalam M. Sama dengan 180. Pindahkan yang lain. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar suara sikit? Negatif. Ya. Negatif 45, negatif 76. Jadi dekat sini kita dapat 180 tolak 45 tolak 76. Kita dapat N tu sama dengan 59. Jadi sekarang ni soalan dia M tolak dengan N. M kita adalah 76. Dan N kita adalah 59. 76 tolak dengan 59 kita akan dapat 17. Inilah jawapan untuk soalan A dan jawapan untuk soalan B. Ada jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Elisa boleh faham ke Elisa? Boleh. Okey. Jadi ini homework tau. Inilah nak selesaikan homework. Kamu boleh tengok balik macam mana cikgu selesaikan homework dengan jawapan kamu boleh comparekan. Boleh comparekan. Uzma okey ke Uzma? Cikgu selesaikan homework sama-sama ni, berdapat ke? Dapat. Dapat, bagus. Izhana jelas ke semuanya? Jelas. Okey, habis dah tahu untuk homework. Cikgu dah tak pergi dah. Tadi kita belajar apa? Kita belajar kesimpulan ya, kesimpulan. Kesimpulan dia adalah bila kita nampak dua garis lurus tau. Okey, dua garis lurus yang membentuk pangkah. Okey, sudut yang berhadapan mesti sama. Jadi kalau dekat sini kalau cikgu cakap A sama dengan B. Sudut dekat A sama dengan sudut dekat B. Kalau cikgu cakap A tu 80 darjah, tolong cikgu. Kalau A tu 80 darjah, B tu berapa? 80.
Ya. P itu adalah 80 darjah. Okey. Jadi yang kedua kalau cikgu nak cari C, siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana nak cari nilai C? Cari garis Lurus. cari garis lurus. Garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Ya. Jadi nak selesaikan C, cari garis lurus. Tak kisahlah garis lurus tu C dengan A ke. Kalau C tu tambah dengan A sama juga. C dengan A kita akan dapat 180. Tengok ni. Kalau cikgu buat garis lurus macam ni kan. Yang terlibat dekat sini adalah C dengan A. Okey, kita akan dapat 180. Kalau cikgu buat garis lurus, tengok kepada garisan yang warna merah. Okey, kalau garis lurus cikgu macam ni, apa yang terlibat? Sama juga, C terlibat, B terlibat. Jadi C tambah dengan B, kita akan dapat 180. Jadi bila A dengan B tu sama, dia tak kisahlah kamu nak pakai garis lurus yang hijau ke, kamu nak pakai garis lurus yang merah. Habis dah untuk lesson kita bahagian ini. Ini pangkah atronom ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi ini adalah huruf X besar. Huruf X ataupun pangkah. Huruf pangkah. Okey. Jadi kita nak masuk kepada lesson kita yang terbaru. Kita nak masuk kepada lesson kita yang terbaru. Apa dia? Apa lesson kita nak masuk ni? Okey. Yang tadi, ya? Jawapan C nombor 3 saya tak boleh nak buat. Jawapan C nombor 3. Ada lagi Mana? Ada. Oh ya. Sorry. Okey, jawapan C dengan D. Okey, untuk C dengan D ni, untuk C dengan D masing-masing boleh tengok. Rajah di bawah menunjukkan A, O, B. Macam mana kita nak baca A, O, B? Daripada A pergi kepada O, pergi kepada B. Jadi A, O, B kita adalah sama dengan 70 darjah. Okey, kemudian tengok Kemudian tak apa, cikgu tunjuk masing-masing boleh tengok kat depan tau. Okey, yang ni cikgu akan ajar kamu cara baca sudut. Sorry, cikgu ingat dah habis dah. Okey, tapi kita punya masa tak mengizinkan. Cikgu akan tunjuk yang C je Okey, boleh je kalau nak tunjuk yang tu je Okey, jadi masing-masing kita akan pergi pula kepada C. Okey, kamu pandai tak ni cara nak baca sudut ni? Pandai tak? Ke tak pandai? Bukan tak pandai, tahu tak? Tahu ke tak tahu? Ashraf Irfan tahu? Uzma tahu cara nak baca sudut? Tak tahu. Tak tahu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok cikgu ajar kamu. Okey, maklumat yang pertama, rajah di bawah menunjukkan dia buat macam ni. Ni maksudnya sudut tau. Sudut. Ini maksudnya sudut. Bukan saja dia buat macam tu. A, O, B. Apa A, O, B ni? Dia mula dekat A, dia pergi dekat O, dia pergi dekat B. Maksudnya apa? Maksudnya daripada sini A, O, B. Sudut yang kita buat ni adalah dia berapa darjah? Sama dengan 70 darjah. Ini cara nak baca sudut. Jadi dekat sini kita ada sini 70 darjah. Risha, jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kemudian masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. COD. Cikgu buat warna biru pula. Okey. Bila cikgu buat macam ni, apa tanda dia macam ni? Apa maksud dia? Siapa boleh bagi tahu? Itu apa tu? Ni apa maksud ni? Siapa boleh bagi tahu? Tadi cikgu bagi tahu dah. Sudut. Ini adalah maksudnya sudut. Kalau cikgu tak buat macam ni, maksudnya cikgu baca garis lurus tau. Jadi yang ini maksudnya sudut juga. Jelas ke semua? Kalau kamu nampak tanda macam tu, maksudnya dia cakap tentang sudut. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi tengok pula.
warna biru. COD sama dengan 60. Cikgu buat. COD sama dengan 60 darjah. COD. C kat sini. O dekat sini. D dekat sini. Maksudnya mana sudut dia? C pergi dekat O. Pergi dekat D. Jadi dekat sini semua tengok dekat depan. COD dekat sini. Daripada sini ke sini adalah 60 darjah. Jadi kita baca dekat situ 60 darjah. Okey. Sampai situ. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Last sekali. Cikgu buat tanda macam ni. Apa maksud tanda macam ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Maksudnya apa? Sudut. Sudut. Sudut apa? AOD. A pergi kepada O, pergi kepada D. Berapa? 100 darjah. Mana dia? Okey, tengok ke depan. A, dia mula dekat A. Tengok Dia mula dekat A, dia pergi dekat O, dia pergi dekat D. Jadi AOD dia adalah 100 darjah. Jadi dekat sini ni sudut dia. Jadi sudut dia dekat sini adalah sepenuhnya adalah 100 darjah. Okey. Jadi cikgu buat okey, jadi cikgu buat. Okey. Sepenuhnya dekat sini adalah 100 darjah. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. sekarang ni dia minta apa? Dia minta kamu cari sudut COB. Okey, dia mula dekat C, dia pergi dekat O, dia pergi dekat B. Okey, sekarang ni sudut yang dia nak cari adalah yang warna merah. Sudut yang warna merah. Okey, semua maklumat cikgu dah kasih dah kamu. Semua maklumat dekat sini cikgu dah kasih. Cikgu nak kamu cuba cari. Apakah jawapan? C pergi kepada O, pergi kepada B. Maksudnya sudut dekat sini. Sudut yang warna merah tu. Okey, cuba cari. Pakai maklumat yang cikgu dah tunjuk dah. Cuba buat. Ini critical thinking Cikgu nak tengok kamu dapat buat ke tak. Dino agak-agak boleh buat tak Dino? Saya cubalah cikgu. Cuba Okey, cuba-cuba. Semua kena cuba. Jangan risau, cikgu tolong. Jangan risau Cikgu akan bantu. Okey tu maklumat semua cikgu dah bagi. Cuba buat tau. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit tau. 1 minit. Elisa, rasa Elisa dapat buat tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Tak dapat buat ke? Untuk cari COB. Saya pun tak try. boleh buat. Tak boleh buat. Okey, kena try ni. Kena try. Cikgu bagi 1 minit lagi ni.
Zarif ada ke kat situ? Zarif ada Zarif? Zarif dapat buat tak Zarif? Selalu Zarif dapat buat. Cikgu nak tengok jawapan Zarif. Hantar kat cikgu boleh? Okey, dua orang dalam kelas ni, 3 orang yang selalu dapat buat soalan cikgu. Pertama Zarif, kedua Ashraf Irfan, ketiga Salihah. Okey, tapi tak apa, kita cuba je buat. Mana boleh guna protector? Ayo. Zarif hantar kat cikgu Zarif, cikgu nak tengok. Salihah dapat buat tak Salihah? Salihah ni malu. Okey, jadi masing-masing boleh ke cikgu nak buat? Uzma dapat buat tak Uzma? Saya dah hantar kerja tu. Oh, okey, untuk Uzma. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kalau cikgu cakap total ni 100, yang ini 60, jadi cikgu boleh cari yang warna merah ni. Macam mana cikgu nak cari yang warna merah ni? 100 tolak 60. Jadi cikgu dapat 40. 40 yang warna merah. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Sikit. Sikit. Okey, tak nampak lagi. Okey, memang tak selesai lagi. Okey, sepenuhnya 100. Sepenuhnya 100. Kemudian dibagi tahu dari sini ke sini adalah 70 darjah. Okey, jadi cikgu boleh dapat yang warna merah ni. Okey, 100 tolak 70. Jadi yang warna merah tu baki dia adalah 30 darjah. Okey, sampai situ semua jelas ke sampai situ? Cikgu nak tanya, nak tahu sampai situ dulu. Jelas ke sampai situ? Jelas. Jelas. Okey, cikgu buka lagi. Cikgu buka lagi. Sekarang ni, untuk yang dekat si cikgu bintangkan sekali ni, cikgu dapat sini 40 darjah. Okey, sekarang ni pula, sini adalah 30 darjah ni. Baki ni, yang bintang kedua ni adalah 30 darjah. Okey, sini adalah 30 darjah. Sekarang ni tengok OBC. Daripada BOC. Macam mana cikgu nak cari BOC? Okey, cikgu dah ada total semua. Total semua adalah 100 darjah. Total semua adalah 100 darjah. Macam mana cikgu nak cari yang warna merah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana cikgu nak cari yang warna merah tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bagi tahu je macam mana. 100 tolak 30. 100 tolak 30 lagi. Tolak apa lagi? Tolak 70. Tolak, 100 tolak 70. 100 tolak dengan 30 ni. Tolak dengan 40. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 30 darjah. Jadi inilah jawapan dia, 30 darjah. Itu je. Yang ni cikgu ajar apa ni? Cikgu ajar cara baca sudut. Yang ni kamu kena faham ni. Ini kamu kena faham. Ini cikgu tak boleh nak tolong. Nanti kalau dalam exam, cikgu boleh ajar cara baca sudut. Cikgu boleh ajar cara keluarkan info daripada soalan. Tapi untuk sambungkan semua maklumat, kamu kena usaha. Izhana, macam ni Izhana? Jelas ke cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Boleh. Okey, Aina Husna, jelas ke macam cikgu dapat 30 tu? Boleh lah. Aina Husna tak faham yang mana tu? Yang pertama tu, yang 100 tolak 60 tu. Tu tak faham. Okey, cikgu nak cari baki dekat sini. Sebab kalau cikgu tak dapat yang ni, kalau cikgu tak dapat 40 ni, cikgu tak boleh nak selesaikan lagi. 40 ni cikgu guna dekat sini. Yang 30 ni cikgu guna dekat sini. Kan cikgu nak cari yang tengah-tengah ni. Jadi cikgu kena tolakkan dengan
30 dengan 40. Tak nampak? Nampak. Aina senang tak nampak Nampak. Okey. Okey, cikgu buat dalam keadaan garis lurus Okey, jadi kalau cikgu cakap satu garis lurus ni 100, kalau cikgu cakap ke dekat sini adalah 30, lepas tu dekat sini adalah 40. Sekarang macam mana kita nak cari yang tengah-tengah ni? Kita nak cari yang tengah-tengah tu macam mana? Aina Husna rasa macam mana kita nak cari yang X tengah-tengah tu? 100 tolak 30 tolak 40. Ya, konsep dia sama sahaja. Sekarang ni cikgu tunjuk dia dalam segi sudut. Cikgu tunjuk dia dalam segi sudut. Sudut ni dia tak boleh buat macam konsep. Cara dia sama sahaja macam yang garis lurus. Cara dia sama sahaja macam yang garis lurus. Cumanya sudut ni dia adalah pembukaan. Kena baca dia daripada segi lengkuk-lengkuk dia tu. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Okey. Jadi Arisha jelas Arisha macam mana cikgu selesaikan ni? Jelas. Okey. Sempat salin tak? Sempat. Okey, jadi habis dah tau. Okey, last soalan. Kita pergi kepada D. Kita pergi kepada D. Ada lagi rupanya. Cikgu ingat dah habis dah tadi. Cikgu telah ajak 3 minit ni. Okey, cepat kot. Okey, jadi rajah di bawah menunjukkan garis lurus AOB. Tengok ni. Kalau dia tulis AOB sahaja, maksudnya dia bercakap tentang garis lurus. Kalau cikgu tulis ada segitiga macam ni. Kalau cikgu tulis AOB, maksudnya yang ini cikgu tengah bercakap tentang sudut. Sebab tu penting untuk kita faham benda ni. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey, jadi cikgu padamlah. Cikgu padam yang belah bawah ni. Saja cikgu nak tunjuk. Okey, kemudian OM membahagi 2 sama sudut. Jelas. Okey, baik. OM membahagi 2 sama sudut. BOC dan ON membahagi 2 sama sudut. AOC. Apakah nilai X? Okey, jadi yang ni penerangan dia adalah, tengok cikgu tunjuk Okey. Tengok garis, tengok ni. Dia macam tadi tau, dia macam tadi. Okey. OM, mana OM tu? Ni adalah O pergi kepada M. Okey. Habis dekat situ. Membahagi 2 sama sudut BOC. Maksudnya sudut B pergi kepada O, B pergi kepada O, pergi kepada C. Dia dah bahagi apa? Dia bahagi 2. Itu maksud dia dekat sini. Maksud dia dekat sini tau. Maksud dia OM membahagi 2 sama sudut BOC. Maksudnya garis lurus yang cikgu buat yang O pergi kepada M adalah garis lurus tengah-tengah antara sudut BOC. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau cikgu cakap sini 40 darjah, sini berapa? Kalau dekat sini 40, sini berapa? 40. Iya, 40 darjah. Macam mana Ashraf Irfan tahu dia 40? Sudut sama cikgu. Ya, sebab dia duduk tengah-tengah. Sebab dia duduk tengah-tengah. Sebab itulah kita kena faham. Membahagi 2 sama. Maksudnya dia duduk tengah-tengah. Jadi OM tu daripada situ kita tahu sudut dekat sini adalah 40 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey, tengok pula maklumat yang kedua. Okey, ON pula. Tengok pula maklumat kedua. ON. Mana ON tu? Okey, cikgu garis lurus ON. O pergi kepada N. Ni garis lurus kita sekarang.
ON ni pula membahagi 2. Tengok ni. Sudut AOC. Membahagi 2 sudut AOC. Mana sudut A? A pergi kepada O, pergi kepada C. Jadi sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Kalau sini X, sini berapa? X. Ya. Sini pun adalah X. Arisha jelas ke tu Arisha? Boleh faham? Uzma boleh faham ke Uzma? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni berdasarkan maklumat yang cikgu dah tunjuk dekat sini, cikgu nak semua orang cari nilai X. Maklumat tu cikgu dah cari. Okey, cikgu nak semua orang cari nilai X. Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok dapat berapa orang dapat, berapa orang tak dapat. Izhana jelas ke Izhana cikgu tunjuk tu? Jelas. Okey, cuba buat okey, cuba cari nilai X. Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, baguslah. Ramai yang dapat lah. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi. Bagus. Okey, jadi masa menjawab sudah habis. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan. Izhana dapat ke Izhana? Dapat. Okey, ada garis lurus tak dekat sini? Ada garis lurus tak dekat sini? Siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu ada garis lurus tak? Ada. Ada. Garis lurus AOB. Sekarang cikgu nak tanya kamu, kalau garis lurus jumlah dia sama dengan berapa? 180. Ya, kena ingat tu garis lurus sama dengan 180 darjah. Jadi garis lurus ni dia mula dari sini, dia habis pula dekat sini. Apa yang terlibat? Pertama X, tulis X tambah. Kedua X, tulis lagi X tambah. Okey, 40, ada 40 tambah. Okey, ada lagi 40 tambah 40 sama dengan 180 darjah. X dengan X ada 1 depan dia. 1 tambah 1 kita dapat 2X. 40 ni boleh pindah ke sebelah. Jadi kita akan dapat 180 tolak 40 tolak 40. Okey, 180 tolak 40 tolak 40 kita dapat 100. 2X. Okey, 2 pindah ke sebelah darab dia jadi bahagi
X kita akan dapat 50 darjah. Ini yang kamu kena faham cara nak selesaikan soalan ni. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, inilah cara nak jawab soalan homework. Cikgu minta maaf lah, cikgu terlepas 2 soalan ni. Okey. Jadi ini adalah kita panggil soalan critical thinking. Maksudnya cikgu dah ajar kamu dah. Yang garis lurus tu sama dengan 180. Cikgu dah ajar kamu dah cara nak keluarkan maklumat. Yang nak dapatkan nilai X ni adalah kamu punya usaha sendiri. Itulah macam ni. Macam ni contohlah. Kalau cikgu nak ajar orang lumba lari. Cikgu dah ajar dah dia lumba lari. Cikgu dah ajar tangan kalau macam mana nak berlari macam mana, kaki nak berlari macam mana. Cikgu dah ajar dah cara berlari. Tapi masa dia nak lumba lari merentas desa tu, dia kena tahu jalan. Dia kalau dia tahu berlari je tapi dia tak tahu jalan, dia tak sampai ke destinasi dia. Samalah dengan matematik. Cikgu boleh ajar dia punya konsep. Tapi untuk sampai kepada jawapan, kamu sendiri kena cari jalan. Jelas ke semua? Faham ke analogi cikgu tu? Faham. Okey, bagus. Okey, habis dah. Habis dah. Jadi sekarang untuk yang X ni cikgu dah ajar. Arisha, Nias Arisha, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, ini cikgu dah habis ajar dah. Cikgu pergi pula kepada soalan di sini. Cikgu pergi pula kepada soalan di sini. Okey, jadi hari ni cikgu akan habiskan 3-3 ni. Jadi senang je 3-3 ni, jangan risau. Senang je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Tadi kita belajar 1 je pangkah. Kita belajar 1 je pangkah. Sekarang ni kita nak belajar ada 2 pangkah. Macam mana tu? Okey, kita nak belajar ada 2 pangkah. Ada 2 pangkah. Pangkah ni apa? Pangkah ni adalah X yang besar ni. Jadi sekarang dia ada, kalau ada 2, ada 2 pangkah. Macam mana nak selesaikan kalau 2 pangkah ni? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, yang pertama sekali dia ada garis selari. Okey, keadaan dia. Keadaan untuk kamu pakai ciri-ciri ni. Keadaan pula. Sorry. Keadaan untuk kita pakai ciri-ciri ni, yang pertama ada 2 garis selari. 2 garisan selari. Mana 2 garisan selari tu? Okey, kalau cikgu buat ni garisan pertama, cikgu yang warna hitam ni. Okey, kemudian cikgu buat yang ni. 2 garisan ni selari tak? Cikgu nak tanya kamu, dia selari tak? Tak. Pandai. Kalau cikgu buat dia macam ni, dia selari tak? Tak. Tak, pandai. Okey, kalau sekarang ni dia selari tak? Selari. Ya, tu maksud dia selari. Maksudnya dia punya arah tu sama. Garisan selari arah yang sama. 2 garisan arah yang sama. Ingat, arah yang sama. Selalunya kalau dalam exam, kalau dia nak tunjuk 2 garisan selari, dia akan buat anak panah. Jadi dekat sini kita akan nampak, oh, ada anak panah. Maksudnya ada arah yang sama. Jadi bila ada arah yang sama, maksudnya dia dalam keadaan 2 garis selari. Okey, itu adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua pula, ada garis rentas. Garis rentas ni adalah satu garisan yang potong kita punya 2 garis selari tu. Tak kisahlah dia macam ni ke, dia macam ni ke, dia macam ni ke, tak kisah. Selagi dia potong 2 garis selari ni, dia dikira sebagai garis rentas. Jadi hujang untuk garis rentas ni apa? Garis yang pintas. Garis yang pintas, garisan
selari. Itu maksudnya garis rentas. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing jadi inilah dua keadaan kita nak belajar. Cikgu, mana dua pangkah ni? Tak nampak pun. Okey, dua pangkah ni adalah pangkah yang pertama. Ini adalah pangkah yang kedua. Nampak tu? Dia macam tu. Jadi itulah keadaan dia. Ini adalah dua pangkah yang pertama. Dan ni adalah dua pangkah yang kedua. Dia ada dua pula. Jadi kalau ada dua ni macam mana? Dia kalau ada dua ni dia ada special dia. Kamu tak perlu kira pun. Tak perlu kira pun. Kamu kena tengok je betul-betul yang cikgu akan tunjukkan ni. Okey, jadi nanti kalau dalam kelas kalau kamu dah tengah belajar subjek ni kan, bab ni kan, cikgu suruh kamu kira, kalau kamu faham yang cikgu terangkan ni kamu tak payah kira pun. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan . Okey, kita akan pergi kepada satu ciri-ciri yang pertama. Nama dia sudut sepadan. Okey, sudut sepadan adalah maksudnya sudut yang sama. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama kita panggil sudut sepadan. Salin tahu nota-nota daripada cikgu. Okey, yang pertama adalah sudut sepadan. Mana sudut sepadan? Okey, tengok ke depan. Sudut sepadan yang terlibat dekat sini adalah sudut P dengan sudut S. Okey, P dengan S. Jadi nilai dekat sudut P adalah akan sama dengan nilai dengan sudut dekat S. Macam mana tu cikgu? Tak faham lah. Okey, cikgu akan buat dua garis selari dekat sini. Dua garis selari. Cikgu akan buat tiga garis rentas. Satu, dua. Tak nak cikgu nak buat terbalik-terbalik. Satu. Cikgu buat dua. Last kali cikgu buat terbalik. Tiga. Okey. Jadi ingat. Garis sudut sepadan dekat sini. Sudut sepadan dekat sini. Satu mesti belah luar. Satu mesti belah dalam. Ingat tu. Apa tu maksud cikgu? Okey, ingat. Satu. Salin nota daripada cikgu ni. Satu belah luar. Satu belah dalam. Mana luar dengan dalam tu? Okey, tengok cikgu tunjuk Okey. Ini adalah bahagian dalam. Dan ini yang warna hijau ni adalah bahagian luar. Salin ni, nota ni. Dan kalau tak sempat ambil gambar. Okey, satu belah luar, satu belah dalam. Okey, tengok ni yang warna merah. Cikgu buat satu belah luar. Ni kan kat luar, belah luar. Ni adalah luar. Satu belah dalam. Dalam dekat sini. Ini adalah dalam. Okey. Sudut yang pertama belah luar. Sudut yang kedua belah dalam. Kalau cikgu tulis sini adalah 105 darjah. Bermakna dekat sini pun adalah 105 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, tengok pula yang warna biru. Tengok pula yang warna biru. Tengok pula yang warna biru. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Kalau dekat sini 75 darjah. Satu dekat luar. Satu dekat dalam. Maksudnya dekat sini pun adalah 75 darjah. Okey. Sekarang cikgu buat terbalik pula. Yang ni satu dekat belah luar. Cikgu buat sini 75 darjah. Satu dekat belah luar. Tengok warna tau. Maksudnya automatik dekat sini adalah 75 darjah. Satu belah luar. Satu belah dalam. Okey, akhir sekali cikgu buat sini. Ini adalah 105 darjah. Satu belah luar. Satu belah dalam. Ada 4 warna cikgu tunjuk dekat situ. Ada 4 warna cikgu tunjuk dekat situ.
Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Kalau tak faham bagi tahu cikgu. Okey, kalau cikgu buat sini 120 darjah. Yang kedua, cikgu buat dekat sini 60 darjah. Cikgu nak kamu cari berapakah nilai X dan berapakah nilai Y. Bagi tahu cikgu berapakah nilai X dan berapakah nilai Y. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk ni. Okey, lepas tu cikgu bagilah cikgu tambah lagi soalan. Okey, ni adalah 70 darjah. Lepas tu cikgu buat sini adalah 110 darjah. Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu cari pula X. Okey, cari nilai Z dan cari nilai A, B, C. A lah, cikgu cari nilai A. Okey. Bagi tahu cikgu jawapan untuk Y, X, Z dengan A dah siap hantar dekat WhatsApp. Boleh ke hantar dekat WhatsApp? Cikgu nak dengar sikit, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Okey, bagus. Ada yang dah dapat jawab. Okey. Lagi 1 minit. Uzma nampak ke cara cikgu ni? Terang tu. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Arisha nampak ke Arisha? Boleh faham? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak apa. Lepas ni cikgu tunjuk Aina Husna dapat ke? Boleh. Okey. Izhana, dapat ke Izhana? Dapat. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Jadi nak cari nilai Y ni, nak cari nilai Y, kita tengok yang belah luar dia apa. Satu belah dalam, satu belah luar. Mengikut sudut sepadan ni, satu belah luar, satu belah dalam. Jadi Y ni automatik adalah 120 darjah.
Tak payah kira tak payah kira. Okey, kemudian X dekat sini ni adalah 60. Maksudnya automatik dekat sini adalah 60 darjah. Dia tak perlu nak kira pun. Sama juga dengan Z. Satu belah luar, dia syarat dia ni tau, ni syarat dia. Satu duduk dekat belah luar, satu duduk dekat belah dalam. Satu belah luar, satu belah dalam. Kalau dekat luar dia 110, maksudnya dekat sini adalah 110 darjah. Okey, kalau dekat sini 70, maksudnya dekat A pun adalah 70 darjah. Tak perlu kira. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Boleh. Bagus. Arisha macam mana Arisha? Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, tengok dekat depan, kita buka balik kita punya homework. Silap, kita buka balik kita punya worksheet. Okey, sekarang berdasarkan penerangan cikgu dan contoh dekat situ, cikgu nak kamu buat A, B, C, D, E. Tak apa, cikgu akan tunjukkan untuk A. Okey, tengok A. Okey, kita nak cari nilai X. Tak payah kira-kira tahu dekat sini. Tak ada kira-kira. Okey, kita nak cari nilai X. Satu belah dalam, satu belah luar. Maksudnya X tu adalah 120 darjah. Faham ke macam mana cikgu jumpa X tu? Jelas ke? Faham. Jelas. Okey. Okey, untuk B. Untuk B, rasa-rasa X tu berapa? 125 ke 55? 55. Ya, 55 darjah. Okey, sekarang cuba buat C, D, E. Dah siap hantar dekat cikgu. Tak ada kira-kira pun. Ada soalan tanya cikgu Okey, sementara kita tunggu azan habis. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi
Okey, habis dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit daripada semua orang? Ya. Tengah. Okey. Baik. Kita mula jawab soalan C. X. Berapakah nilai X? 50 ke 130? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 50. Ya, 50. Okey, D. X ni sama dengan 100 ke sama dengan 80? 100. Ya, 100. Akhir sekali E. X ni sama dengan 50 ke sama dengan 130? 130. Ya. Ini sahaja sudut sepadan. Habis dah untuk sudut sepadan. Senang je, jangan risau. Okey, semua jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke untuk sudut sepadan? Jelas. Okey. Jadi habis dah dekat situ. Itu adalah sudut sepadan. Cikgu terus pula kepada sudut tadi belah luar. Cikgu ajar pula sudut pedalaman. Jadi masing-masing macam mana sudut pedalaman ni? Okey, tengok Okey, ni habis dah sudut sepadan. Okey, jadi nombor 2 cikgu ajar sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman ni macam mana? Okey, macam biasa, kita punya sekarang ni adalah bila ada dua pangkah. Bila ada dua garis selari. Garis selari yang pertama, garis selari yang kedua. Okey, habis dekat situ. Yang kedua ada garis rentas. Okey, sama macam tadi sama macam tadi. Okey. Jadi tengok dekat depan. Sudut pedalaman ni macam mana? Okey, tengok Okey, cikgu tunjuk. Okey, yang ni yang pertama. Okey, ini adalah sudut pedalaman. Okey, tengok. Q tambah dengan S. Apa ni maksudnya cikgu? Okey. Sudut pedalaman. Ingat semua sudut ni adalah apabila ada 2X tau. Ini cikgu dah terang lah 2X, 2 pangkal, garis lari 2 dan 1 garis rentas. Okey, sekarang kita pergi kepada sudut pedalaman. Sudut pedalaman ni adalah dua-dua berada di dalam. Dua sudut belah dalam. Macam mana tu dua sudut belah dalam? Okey, maksudnya mana satu dalam? Dalam dekat sini. Ni adalah bahagian dalam. Okey. Okey, Q dengan S. Q dengan S sama dengan 180. Macam mana cikgu nak dapat tu? Okey, tengok kat depan Okey, yang pertama, cikgu akan buat yang pakai warna hijau. Okey, kalau sini adalah 100. Sini adalah X. Ingat, bila dua-dua belah dalam, kita boleh pakai sudut pedalaman. Sudut pedalaman dia ada kira. Sudut pedalaman dia ada kira. Macam mana nak kira dia? Yang belah dalam 100 dengan lagi satu X. Kita jumlahkan 100 tambah dengan X sama dengan berapa? Sama dengan 180 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi kita nak cari X, 100 ni positif, kita bawa pindah ke sebelah. Jadi 180 tolak dengan 100, X kita akan dapat 80 darjah. Okey. Okey, kalau confuse lagi, tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuk pula contoh yang kedua. Okey, cikgu letak sini 110 darjah, sini nilai Y. Okey. 110 bila dijumlahkan dengan Y, dia akan dapat sama dengan 180 darjah. Okey, jadi kita nak cari nilai Y. Kita ambil 110 pindah ke sebelah. Y sama dengan 180 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 180 tolak 110 dia akan jadi 70 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu cuba cari nilai Z. Okey, ni adalah nilai Z. Dan ini adalah cikgu letak 75 darjah.
Bagi tahu cikgu cari nilai Z. Cari nilai Z. Okey, rujuk contoh yang cikgu dah ajar. Nilai. Okey, cikgu bagi 1 minit je tau. Macam mana? Kita tambahkan dua-dua tu jadi 180 . Dia tak nampak saya. Okey, jadi habis dah masa. Okey, kita nak cari nilai Z. Tengok ni, pakai sudut pedalaman. Maksudnya dua-dua sudut mesti berada belah dalam. Jadi bila dua-dua berada belah dalam, kita boleh samakan dia dengan 180. Z tambah 75 sama dengan 180 darjah. 75 ni kita bawa pindah ke sebelah. Positif dia jadi negatif. Jadi 180 tolak dengan 75, Z dekat sini kita akan dapat 105 darjah. Jelas ke semua contoh yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi buat dalam 2 soalan. Okey. Buka apa yang cikgu suruh print. Kita pergi kepada page yang di bawah. Okey, kita pergi kepada page yang di bawah sekali. Kita langkah ni. Okey, jadi berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi, cuba selesaikan soalan A dan soalan B. 2 soalan je sebab kita dah nak habis masa dah. Zuma, rasa boleh faham tak sudut ni? Boleh. Okey.
Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan macam mana cikgu selesaikan. Boleh ke cikgu mula buat ni? Kita dah nak habis masa dah. Boleh. Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ingat sudut pedalaman ni adalah dia berada belah dalam. Jadi bila dia berada belah dalam 1, belah dalam 2, kita tambahkan. Dia akan dapat 180. Tadi kita buat apa? 1 belah dalam, 1 belah luar. Sekarang ni 2 belah dalam. Jadi bila dia belah dalam 2, kita akan dapat dia sama dengan 180. Sama juga di sini. Z tambah 60. Kita akan dapat 180. Ini dia punya formula. Jadi 110 pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif 110. Jadi kita akan dapat dekat sini adalah 70 darjah. Manakala dekat sini 180 pindahkan 60. Z dekat sini kita akan dapat 120 darjah. Jelas ke soalan A dan soalan B? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Izhana macam mana Izhana? Boleh faham Izhana? Boleh. Okey, habis dah tahu dekat soalan ni. Okey, last dah. Dah nak habis dah kelas kita. Okey, jadi yang last ni kita nak belajar apa pula? Sudut sepadan kita dah belajar, sudut pedalaman kita dah belajar. Last sekali kita belajar sudut selang-seli. Macam mana sudut selang-seli tu? Sudut selang-seli tak ada pengiraan. Okey, jadi kita pergi kepada kelas kita. Sudut pedalaman, sepadan dah ajar. Sudut pedalaman dah ajar. Sekarang ni cikgu tambah nama dia sudut selang-seli. Sudut selang-seli. Okey, selang-seli ni macam mana? Konsep dia sama je bila ada 2 garis lurus. 2 garis selari. Sekarang ni cikgu buat ada 3 pula. Okey. Selang-seli ni macam mana? Cikgu terang dulu tau. Okey, selang-seli ni apa? Selang-seli dekat sini. Sekejap, cikgu tunjuk. Okey, ni. Okey, jadi sudut selang-seli kita ada yang pertama sudut R dengan sudut S. Mana yang terlibat? Sudut dekat R dengan sudut dekat S. Tu dia selang-seli. Dua sudut belah dalam. Dua sudut belah dalam. Tengok ni, tengok dia belah dalam. Tadi cikgu pergi kepada dia di bahagian yang sama. Satu dekat sini kiri, satu dekat kiri juga. Sekarang ni selang-seli maksudnya satu kiri, satu kanan. Satu dekat kiri, satu dekat kanan. Satu dekat kanan, kalau cikgu cakap kanan, satu dekat kiri. Kalau cikgu tulis sini 75 darjah, automatik nilai dia sama. Sini pun 75 darjah. Dia selang-seli. Kalau cikgu tulis sini adalah 100 darjah, automatik dekat sini 100 darjah. Apa yang selang-seli ni? Satu kiri, satu kanan. Satu kiri, satu kanan. Boleh faham ke semua?
Boleh. Okey. Sekarang ni tengok cikgu nak test kamu faham ke tak. Okey, kalau cikgu letak sini 120, cikgu letak sini 60. Okey. X sama dengan berapa? Bagi tahu cikgu, X sama dengan berapa? 60 ke 120? 120. Ya, dia selang-seli. Satu dekat kanan, satu dekat kiri. Satu dekat kanan, satu dekat kiri. Satu dekat kanan, satu dekat kiri. Kalau tadi, dua-dua di bahagian yang sama. Ni bahagian yang sama. Satu dekat kanan, dua-dua belah kanan. Dua-dua belah kanan. Dua-dua belah kanan. Kalau nak belah kiri, dua-dua belah kiri. Tapi sekarang kalau dekat sini kita selang-seli. Kita gilir-gilir. Gilir-gilir. Cikgu tulis gilir-gilir. Satu di kanan, satu di kiri. Itulah yang dimaksudkan dengan selang-seli. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Jadi kalau kamu faham tu, cikgu nak masing-masing tengok di hadapan. Okey. Tengok ni Okey, sekarang kita pergi kepada soalan A. Kita nak cari nilai Y. Nilai Y itu sama dengan 115 ke 65? 65. Ada 6. Okey, pandai 65. Okey, B. Y ni sama dengan berapa darjah? 120 ke 60? 60. Ya, 60 darjah. Pandai. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat A, B, cuba selesaikan C, D, E. Okey, Aina Husna, faham ke? Faham. Okey. Izhana jelas ke Izhana? Jelas. Okey, dekat sini cikgu bagi 3 minit cuba untuk selesaikan. Easiest one. Okey, bagus. Cikgu tunggu. Cikgu nak tengok berapa ramai dapat buat, berapa ramai tak dapat buat. Izhafi dapat ke? Dapat go. Okey. Zarif. Bagus. Syahmi Fitri dapat tak tu? Tengah cuba. Okey. Jom lagi. Okey. 2 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, 1 minit lagi.
Okey, bagus. Cuba buat tau. Kalau tak, kita tak faham kalau kita tak cuba buat. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, bagus. Cikgu baca je. Cikgu baca je. Semua yang WhatsApp cikgu. Okey, soalan C. Cikgu nak tanya. Y sama dengan 100 ke 80? 100. Ya, dia selang-seli. Kalau Y ni dekat belah sini, maksudnya nilai yang sama dekat belah sana. Dia kontra. Okey, bagus. Okey, D. Okey, Y sama dengan 130 ke 50? 130. Ya, 130. Kalau dekat sini Y, maksudnya yang sama dengan nilai dia adalah dekat yang selang-seli lah, yang gila-gila dia. Okey, E pula. Okey, Y sama dengan 55 ke 125? 125. Ya, 125 darjah. Okey, inilah apa yang dimaksudkan dengan sudut selang-seli. Jadi kita ada lagi 5 minit sahaja kelas kita. Cikgu nak simpulkanlah apa yang kita dah belajar hari ni. Okey. Jadi sudut selang-seli kita dah belajar, sudut pedalaman kita dah belajar, sudut sepadan kita dah belajar. Jadi ingatlah yang kita belajar ni semua. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang pertama sekali, cikgu nak rumuslah kelas kita. Kita dah nak habis dah. Kamu tak perlu nak buat-buat apa-apa dah. Okey, kelas kita petang ni yang pertama cikgu terang yang kat depan ni. Kita panggil dia bertentangan. Kalau bertentangan, dia adalah sama. Ni adalah sama. Yang ni ciri-ciri pertama. Okey. Lepas tu kita buat soalan homework sama-sama. Page 1, page 2, dan page 3. Kita buat dah sama-sama ni. Yang Arisha tanya cikgu, soalan-soalan ni. Cikgu selesaikan dah semua soalan. Untuk homework dapat salin tak semua untuk homework? Dapat. Okey, bagus. Homework kita bercakap pasal dua benda ni sahaja. Kalau dia bertentangan, A dengan B, dia berhadapan, bertentangan, nilai dia sama. Kalau dia duduk sebelah-sebelah, kita cari garis lurus dia. Maksudnya bila nampak garis lurus sama dengan 180 darjah. Okey, untuk hari ni apa yang cikgu teruskan? Cikgu teruskan kepada 3 sudut special. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada 3 sudut special, cikgu terangkan keadaan dia. Keadaan dia kena ada 2 garis selari. Mana? Ni warna hitam yang pertama, garis selari yang pertama. Warna hitam kedua, garis selari yang kedua. Lepas tu, yang kedua pula dia kena ada garis rentas. Ni warna hijau ni dikira sebagai garis rentas. Okey. Lepas tu kita pergi dulu kepada yang nombor 1. Sudut sepadan. Sudut sepadan semua jelas ke? Nak dengar suara sikit? Okey. Sudut sepadan. Satu belah luar, satu belah dalam. Ni nota cikgu yang kamu kena salin ni. Satu belah luar, satu belah dalam. Okey, kemudian sudut pedalaman. Sudut pedalaman, dua-dua sudut belah dalam. Untuk sudut pedalaman, jelas ke sudut pedalaman? Jelas. Okey. Akhir sekali kita belajar yang nombor 3, iaitu sudut selang-seli. Selang-seli dua-dua belah dalam juga. Cumanya kalau satu belah kiri, satu belah kanan. Satu belah kanan, satu belah kiri. Untuk sudut selang-seli, jelas ke semua untuk sudut selang-seli? Jelas. Okey, jadi itulah pengisian kelas kita pada petang ni. Masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok sikit. Kita ada 1 minit je lagi. Cikgu nak tengok ni tengah buat apa. Elisa boleh faham ke semua yang cikgu terang? Mana Elisa? Okey, Syahmi okey Syahmi, boleh faham semua Syahmi?
Okey. Okey. Arisha, okey ke Arisha? Oh, Arisha lag sikit. Okey. Okey. Izafi boleh faham ke Izafi? Okey. Izafi kalau tak faham, Izafi tanya Izhana boleh? Izhana ajar Izafi boleh ke Izhana? Boleh. Okey, sebab Izhana hantar semua. Izafi ada yang hantar, ada tak hantar. Jadi cikgu risau Izafi tak faham. Jadi kalau siapa-siapa dekat sini, siapa-siapa yang tak faham ataupun ada masalah boleh WhatsApp cikgu Zarif. Okey. Ya, okey tu terima Zarif Okey, Ashraf Irfan. Ashraf Irfan macam mana Ashraf Irfan? Okey ke semua? Okey. Okey, bagus. Aina Husna ada nak tanya soalan? Tak ada. Tak ada. Uzma, macam mana Uzma? Okey ke? Okey. Okey, jadi masa pun dah menunjukkan pukul 7.30. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Cikgu ucapkan terima kasihlah kepada semua orang. Salihah, Nasuha, Sarah. Okey, jadi semua orang ingat ada masalah WhatsApp cikgu tahu. Kalau cikgu tak reply, WhatsApp banyak kali. Okey semua, jadi sampai situ sahaja. Selamat petang, selamat berehat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okay. Bye, Bob. Bye. Tak lawak lah. Tak lawak.